Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa hifdni bis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, CDL Hands-on Online Session PGP diteruskan lagi dengan siri ke-16 pada petang ini. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Harapan kita semoga program Sumpah ini dapat dimanfaatkan oleh semua warga pendidik di sekolah di seluruh negara, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan bersama seorang lagi tokoh pendidikan kita lah yang akan berkongsi pengalaman dan juga inovasi beliau dalam menjayakan sesebuah sekolah. Namun begitu, sebelum itu kita difahamkan, kita akan diperdengarkan dengan satu sisipan daripada yang bahagia Datuk Amin Senim pada petang ini yang bertajuk pengurusan pembelajaran era digital. So untuk itu saya mohon kepada Urusir untuk menayangkan dahulu sisipan berkenaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan satu tajuk yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran dalam era digital. Saya sengaja menjadikan tajuk ini sebagai topik perbincangan pada kali ini kerana saya ingin berkongsi cabaran yang kita hadapi dari segi pengurusan di perangkat sekolah. Kebiasaannya di perangkat sekolah ini kita hanya memberikan penumpuan ataupun fokus kepada sekolah dalam konteks yang konvensional, yang merujuk kepada pengurusan pentadbiran yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran. Tetapi sebenarnya satu aspek yang sering terlupa dari segi pengurusan kita ialah aspek pengurusan pembelajaran. Dan pengurusan pembelajaran tidak diberikan penekanan kerana kita beranggapan, termasuk guru-guru kita beranggapan bahawa pengurusan pembelajaran ini hanya perkara yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah, tentang kehadiran murid, tentang susunan fizikal bilik darjah, kekemasan bilik darjah, kebersihan bilik darjah, dan juga mungkin boleh dikaitkan juga dengan rekod pengajaran pembelajaran. Ada berkisar sekitar pengurusan yang berkaitan dengan pembelajaran murid ataupun pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah itu sendiri. Satu perkara yang kita lupa sebenarnya, pengurusan pembelajaran ini adalah pada pendapat saya adalah teras kepada pengurusan keseluruhan. Pengurusan lain di sekolah itu adalah supporting, adalah mengurus, membantu pembelajaran murid-murid itu. Sama ada pembelajaran murid itu berlaku dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. So dalam arti kata yang lain, pengurusan keseluruhan sekolah itu terasnya ialah pengurusan pembelajaran murid. Sebab itu saya selalu memberikan penekanan betapa guru-guru kita perlu mengambil tanggungjawab yang serius dalam mengurus pembelajaran murid. Apatah lagi dalam konteks era digital ini. Saya selalu banyak kali memberikan peringatan. Dalam era digital ini, teknologi yang kita hadapi ini tidak seperti teknologi sebelum ini. Teknologi sebelum ini, kalau kita perhatikan pengalaman kita di sekolah, teknologi yang berkaitan dengan TV, television, yang berkaitan dengan overhead projector, dan hal-hal yang berkaitan sebelum era digital itu, komputer di perangkat awal itu pun dia hanya membantu guru dari segi pengajaran guru itu, memudahkan guru itu menyampaikan pengajarannya ataupun bahan-bahan yang disampaikan kepada muridnya. Tapi dalam era digital ini, kita sudah berhadapan dengan satu cabaran yang saya panggil cabaran yang berkaitan dengan pembelajaran digital. Sebab itu teknologi dalam era digital ini bukan sekadar memudahkan kita menyampaikan bahan pengajaran ataupun membantu guru untuk menyampaikan pengajaran sekaligus memudahkan murid itu belajar. Bukan sekadar itu.
dalam era digital ini sebenarnya pembelajaran digital itu sudah mula mempengaruhi cara murid itu berfikir, cara murid itu mengurus proses pembelajaran dalam otaknya ataupun dalam dirinya. So, dalam arti kata yang lain, dalam era digital itu teknologi digital itu bukan mengukuhkan, memudahkan fizikal pembelajaran kita, tapi dia sudah mula mengubah cara kita berfikir, cara kita memproses maklumat, cara kita menyimpan maklumat, cara kita menggunakan potensi kritikal dan kreativiti kita. Sebab itu, saya sering menekankan kenapa pengurusan pembelajaran murid ataupun pelajar kita itu merupakan salah satu teras yang cukup penting yang kita mesti kuasai. So, jadi saya ulang balik, pengurusan sekolah itu ada dua. Satu, pengurusan yang saya panggil pengurusan sistem persekolahan itu sendiri, yang diketuai oleh pengetua ataupun guru besar, yang melibatkan soal kewangan, soal pembangunan, soal kebajikan guru, kebajikan murid, pengurusan yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun ekosistem pembelajaran murid itu. Yang itu tanggungjawab pengetua. Tetapi sebenarnya teras pengurusan di perangkat sekolah itu ialah pengurusan pembelajaran murid, merupakan tanggungjawab yang utama kepada guru. Dan kita perlu peringatkan guru-guru kita bahawa pembelajaran murid itu, apatah lagi dalam cabaran era digital ini, pembelajaran digital itu sudah mula menguasai cara kita berfikir, cara kita mengurus maklumat, cara kita memproses maklumat, cara kita membuat keputusan itu bukan lagi sekadar perkara yang biasa-biasa. Sebab itu pengurusan pembelajaran murid itu perlu diberikan perhatian. So, ada dua aspek dalam era digital ini, bagaimana pengurusan pembelajaran murid itu kita bincang secara serius dengan guru-guru kita dan dengan pihak pentadbiran, sama ada di peringkat pengetua perundang ataupun di peringkat pertengahan, ketua bidang, ketua panitia dan sebagainya, ialah satu, bagaimana kita memberikan pengalaman pembelajaran yang betul-betul dapat mencungkil potensi budak-budak itu. Sebab kita mesti ingat ya, dalam pembelajaran ini, pertama sekali, saya selalu ulang balik, kita tidak boleh mengawal apa bentuk pembelajaran yang berlaku dalam pemikiran pelajar-pelajar kita. Sebab pembelajaran itu berlaku dalam diri pelajar itu, dalam otaknya, dalam pengalamannya itu. Sebab itu kita tidak boleh kawal. Yang kita boleh kawal ialah pengalaman pembelajarannya, persekitaran pembelajarannya, aktiviti yang kita rancang, komunikasi di kalangan mereka, kolaborasi di kalangan mereka. Dalam arti kata, urus pengalaman pembelajaran itu dalam bentuk yang kepelbagaian, yang bermacam-macam, yang boleh merangsang pemikiran murid itu dan memudahkan mereka untuk mendapatkan, memproses maklumat secara bermakna berdasarkan pengalaman itu. Dan pengalaman ini dapat merangsang, meletakkan murid itu supaya mereka berpikir secara kritikal, merangsang kreativiti mereka, dan boleh menggalakkan mereka berkolaborasi. Maknanya dia peer learning berlaku di kalangan mereka. Dan yang keempat, mereka boleh berkomunikasi, menyampaikan apa bentuk maklumat yang mereka perolehi, sama ada secara kolektif ataupun secara bersorangan. Dalam arti kata yang lain, pengalaman pembelajaran murid itu perlu merujuk kepada empat perkara ini. Mana boleh meningkatkan potensi mereka dari segi pemikiran kritikal, pemikiran kreatif, kolaborasi, the peer learning sesama mereka, dan juga dapat memupuk komunikasi yang baik di kalangan mereka dan juga di kalangan diri kanak-kanak itu. So, aspek pertama dalam pengurusan pembelajaran di era digital itu ialah memberikan pengalaman pembelajaran bermakna yang pelbagai, yang boleh merangsang proses pembelajaran yang kita tidak boleh kawal, tetapi ada dalam diri murid itu. Sebab itu kita hanya boleh mengawal pengalaman pembelajarannya, tapi kita tidak boleh mengawal proses pembelajaran dalam kepalanya. Sebab murid itu dia hanya boleh apa yang saya sebut yang bermakna di antara pengalaman sedia ada dia, pengetahuan sedia ada dia, dengan pengalaman baru dan juga maklumat baru yang diperolehi itu.
memberi makna kepada pengalaman lama dan juga pengalaman baru yang ada dalam diri mereka itu hanya berlaku dalam diri pelajar itu. Kita sebagai guru facilitate, memudahkan dan juga memberikan direction ke arah mana yang kita nak bawa. Sebab itu akhirnya proses pembelajaran itu dikawal oleh murid itu. Kita hanya mengawal pengalaman pembelajaran murid. Itu aspek pertama dari segi pengurusan pembelajaran dalam era digital. Yang kedua, yang perlu kita berikan perhatian berat adalah pembelajaran era digital ini, kita mestilah memupuk secara bersungguh-sungguh apa yang kita maksudkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks ini, kita kena memikirkan bahawa proses menyediakan pengalaman pembelajaran murid itu mestilah mempunyai dua aspek, dua objektif utama. Pertama, kita hendaklah memberikan mereka ketangkasan belajar yang diperlukan untuk mereka menguasai pembelajaran sepanjang hayat. Sebab dalam era digital ini, ledakan maklumat, bermacam jenis maklumat yang mereka hadapi itu, mestilah mempunyai semangat pembelajaran sepanjang hayat yang boleh meningkatkan diri mereka dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran dan apa sajalah yang boleh membantu mereka dari segi era digital. Sebab maklumat itu berada di mana-mana dan mudah diperoleh. Selagi mereka tidak mempunyai semangat pembelajaran sepanjang hayat dan tidak punya ketangkasan belajar, the learning agility, hanya agak sukar untuk mereka berhadapan dengan cabaran era digital apabila mereka keluar daripada alam persekolahan nanti. Yang itu yang akan menyebabkan mereka menjadi manusia yang cekap menghadapi cabaran hidupnya. Dalam arti kata yang lain, dalam pengurusan pembelajaran itu, kita ketangkasan belajar murid itu dipupuk sebaik-baiknya supaya mereka boleh menjadi seorang pelajar yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang kedua, yang saya rasa jauh lebih penting, yang kita mesti secara sedar bila kita mengurus pengalaman pembelajaran murid itu ialah kita hendaklah secara berperingkat-peringkat melepaskan tanggungjawab belajar itu kepada muridnya. Jangan sampai mereka satu peringkat, pengalaman kita yang lalu, yang kita dapati sebelum COVID ini, anak-anak murid kita amat bergantung kepada kita dari segi mengurus pembelajaran mereka. Tapi dalam konteks pengurusan pembelajaran, pengalaman pembelajaran murid dalam era digital ini, secara terancang, memberikan mereka pelan-pelan tanggungjawab mengurus pembelajaran itu kepada mereka. Sebab ini juga menjadi asas kepada semangat pembelajaran sepanjang hayat. Jangan sampai murid itu bergantung kepada kita. Bagaimana mereka mencari maklumat, bagaimana mereka menganalisis maklumat, bagaimana mereka memproses pembelajaran mereka, bagaimana mereka membuat keputusan itu. Berikan tanggungjawab itu perlahan-lahan kepada mereka sehingga mereka punya kompetensi, ketangkasan belajar dan punya tanggungjawab untuk mengurus pembelajaran mereka dengan baik. So, dua perkara ini yang penting dalam kita mengurus pengalaman pembelajaran murid dalam era digital ini. Pertama, saya ulang balik, kita hendaklah mempelbagaikan pengalaman pembelajaran murid itu. Dan yang kedua, mengurus pengalaman pembelajaran mereka itu supaya kita dapat memupuk semangat pembelajaran sepanjang hayat. Dan sebagai rumusannya, boleh saya sebutkan bahawa dalam konteks pengurusan pembelajaran era digital ini, kita tidak boleh lagi berfikir secara konvensional seperti mana yang dahulu. Sebab dalam era digital ini, keputusan untuk membuat, cara murid itu membuat keputusan itu sudah berbeza dengan cara-cara konvensional yang terdahulu. Tanggungjawab itu ada dalam diri mereka yang kita kena pupuk. Sebab maklumat berada di mana-mana, dan pengetahuan pun ada di mana-mana untuk mereka capai, yang tidak lagi bergantung kepada kita. Sebab itu tanggungjawab belajar itu perlu ada dalam diri mereka. Jika ini dapat kita pupuk daripada sekolah rendah sehingga mereka keluar daripada sekolah, insya-Allah mereka boleh menjadi seorang pelajar ataupun seorang warga negara ataupun seorang insan yang bertanggungjawab terhadap hidupnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Amin Selim atas perkongsian sebentar tadi yang mengupas kepada kita tentang aspek pembelajaran, pengurusan pembelajaran murid era digital, di mana kita perlu
melihat beberapa aspek penting untuk memastikan pembelajaran itu memberi bermanfaat kepada pelajar dalam era digital sekarang. So saya tidak berhasrat untuk mengulas panjang apa yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. tadi. Walau bagaimanapun ada sebahagian daripada aspek yang disentuh oleh Yang Berbahagia Dr. tadi yang kita pada petang itu untuk menguruskan pengalaman pembelajaran dengan pelbagai cara yang bermakna. Jadi mungkin ini berkait juga dengan apa yang akan disampaikan oleh pembentang kita pada petang ini, iaitu Mr. Yang Berbahagia Mr. T. Saya perkenalkan tuan-tuan, Mr. T. Tiam Chai. Selamat petang, Mr. T. Pengetua Sekolah Seni Malaysia, Johor. Saya kali terakhir kita berjumpa semasa di persidangan FSM di Johor baru-baru ni, minggu 2 minggu lepas kata silap, sama-sama kita menyediakan pembentangan poster amalan terbaik Mr. T. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya tengok sebelum ini pun ada orang pantun-pantun jugalah Mr. T, jadi saya pun nak pantun juga petang ni. Burung puyuh, burung merpati, moga manfaat kepada pendengar. So tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bersama-sama kita pada petang ini adalah seorang pengetua yang tidak asing lagi. Saya rasa ini bukan kali pertama Mr. T berkongsi informasi dan maklumat bersama-sama dengan kita. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan serba ringkaslah, walaupun saya rasa sebelum ini Mr. T telah pun kita perkenalkan. Sebelum ini saya ingat saya kongsikan sedikit dengan tuan-tuan berkaitan dengan pembentang kita pada petang ini. Saya ingin juga berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan lah, tokoh kita pada petang. Sekejap ya. Hilang pula informasi kaitan dengan Mr. T. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Mr. T ini adalah pengetua di Sekolah Seni Malaysia Johor, berkelulusan Bachelor Pendidikan, Pendidikan Jasmani, Sarjana Pendidikan, Pengurusan dan Pentadbiran, Diploma Pengurusan dan Kepimpinan MPKL, dan telah berpengalaman 30 tahun dalam pendidikan. So saya rasa satu pengalaman cukup luas. Sebagai ahli jawatankuasa induk Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Johor, Setiausaha Majlis Pengetua MPSM Cawangan Pasir Gudang, dan di antara penglibatan aktif beliau sebagai guru mentor, jurulatih utama inovasi, jurulatih utama sihat dan guru fasilitator, dan banyaklah sumbangan beliau dalam pendidikan sebenarnya. So saya rasa tidak asing lagi kepada kita individu yang kita jemput pada petang ini dapat berkongsi pengalaman bersama-sama dengan kita. So insyaAllah pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dihidangkan dengan satu tajuk perkongsian online session ini, iaitu pembelajaran bermakna melalui inovasi PDP 3 Minutes Pitching, yang akan disampaikan oleh Pembahagia Cik T. Tiam Chai, di mana di antara lain menyebut bahawa pengetua selaku kepimpinan instruksional haruslah berperanan sebagai pengurus kurikulum yang berkesan. Inovasi PDP 3 Minutes Pitching bertujuan untuk memastikan pembelajaran bermakna berlaku dalam bilik darjah secara terancang dan dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam PPD. Ia berfungsi sebagai alat pemangkin PDP yang berkesan melalui PAK 21. Seperkara lagi, guru lebih menjiwai seiring dengan pengukuhan PLC ke arah pendidikan berkualiti. So ini di antara latar cerita lah berkaitan dengan bahan yang akan dibentangkan oleh tokoh kita pada petang. So saya dengan tidak membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Encik T. Tiam Chai untuk membentangkan bahan beliau pada petang yang bertajuk pembelajaran bermakna melalui inovasi PDP 3 Minutes Pitching. Dipersilakan Encik T.
Okey, salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Haji Wan Jamaluddin bin Wan Bidin, Pengetua Cemerlang, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur, yang berusaha Datuk Dr. Amin Senin, Koordinator Coordinating.Lending, yang berusaha Dr. Ihsan bin Ismail, Koordinator CDL bagi PGB, yang berusaha Tuan Haji Azman bin Syahadan, yang di-Pertua MPSM Negeri Johor, serta semua ahli sidang webinar yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC kepada hadirin dan hadirat yang budiman. Tajuk perkongsian Cikgu T pada petang ini adalah berkaitan dengan pembelajaran bermakna melalui inovasi PDP 3-minute pitching. Jadi berikut ialah paparan serba sedikit tentang latar belakang pembentang yang telah Tuan Haji sebutkan tadi, dari segi kelulusan, dari segi instruksional, pencapaiannya, dari segi pelibatan komuniti maupun dari segi kualiti peribadi sebagai ketua jabatan. Okey, untuk kepada ahli sidang yang pertama kali bersesi dengan Cikgu T, saya nak kongsikan latar belakang Sekolah Seni Malaysia. Sekolah Seni Malaysia Johor merupakan sekolah berasaran penuh yang mana menawarkan pendidikan kesenian dalam 4 bidang seni iaitu seni muzik, seni tari, seni teater dan seni visual. Yang mana pengambilan pendidikan seni mulai tingkatan 1 daripada murid-murid seluruh semenanjung Malaysia. Okey, diteruskan dengan latar belakang kebitaran sekolah seni. Rekod keterlibatan dan tahap pencapaian sekolah seni di bawah dasar sedia ada. Okay. Untuk itu, setakat ni saya kongsikan 5 perkara di bawah asas pembentangan. Yang pertama sekali, sekolah seni merupakan sekolah mentor kepada penerapan KBAT. Kedua, sekolah seni merupakan sekolah mentor kepada program TS25 bagi kohort ke-6 sehingga sekarang. Yang ketiga, sekolah rintis pendekatan bertema di bawah BPK, sekolah rintis kelas hybrid peringkat KPM bagi BPM, dan sekolah rintis bagi program sumur, Sasya Unggur Murid dan Karakter Murid Johor di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Johor bagi tahun 2023 . Ini antara latar belakang kesediaan dan sambutan sekolah sebagai pelaksana di peringkat KPM. Untuk itu sebagai platform CDL bagi PGB, elok jugalah saya kongsikan antara bidang tugas 9 fokus bidang tugas keberhasilan kerja seorang ketua jabatan digabung jalin dengan sasaran kerja 4 tiang seri di bawah TS25. Setakat ini amalan sebagai ketua jabatan dalam tempoh beberapa tahun ni, Cikgu T masih fokus kepada pembangunan kapasiti guru. Sebab keberadaan guru yang berinspirasi dan berkualiti, dia akan mampu menterjemahkan kejayaan murid secara holistik. Kerana gurulah yang mencorakkan kemenjadian murid dalam konteks kebidaraan masing-masing. Untuk itu, perkara fokus gerak kerja ialah pembangunan sumber manusia . Jadi untuk kupasan tajuk tentang pembelajaran bermakna melalui inovasi 3-minute pitching, petang ni saya bagikan kepada 2 bahagian . Satu ialah kenapa perlu adanya kepimpinan instruksional. Yang kedua bagaimana 3-minute pitching ni dilaksanakan yang membawa impak . Okey, kepada yang pertama, dalam pada itu cerita petang ini semudah saja konsep yang Cikgu T nak bawa. Dalam way forward, satu ketetapan dan hala tuju sekolah ke arah kejayaan kemajuan sekolah pada satu titik di hujung garisan penamat. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk mencapai sekolah cemerlang. Jadi, pendekatan yang Cikgu T guna hari ini ialah PLC. PLC.
platform dia PLC. Alat kualiti dia, alat untuk melonjakkan pembelajaran bermakna ialah 3-minute pitching. Jadi mudah Alat yang digunakan oleh sekolah seni ialah 3-minute pitching. Inovasi setiap guru dalam konteks 3-minute pitching. Jadi idea itu disebar luas, dikongsi sama, diguna pakai dalam kalangan ahli-ahli dalam panitia. Jadi alat ialah 3-minute pitching. Berdekatan dia, platform wadah dia ialah PLC. Maka mudah, saya yakin ahli sidang Sun sangat faham dan jelas dengan rajah tentang TS25 ni. Jadi fokus dia ialah untuk pembelajaran bermakna melalui PLC berteraskan prinsip perkembangan murid secara holistik lah. Dalam perlu itu, tentunya kita akan kaji kenapa kita ambil 3-minute pitching kan. Jadi database yang digunakan pakai untuk mengangkat agenda pemerkasaan guru ialah dari segi pedagogi berkesan. Dapatan awal dari segi PKS, penilaian kendiri guru dalam standard 4.1 hingga 4.6, dia tentunya menunjukkan satu fasa yang mana tahap keberadaan guru dari segi kualiti pedagogi belum berada di tahap yang memuaskan. Jadi untuk itu, perkara yang ingin saya highlightkan ialah 4.2.1 lah. 4.2.1 ialah bagaimana seorang guru itu mengawal proses PDP dia. Jadi ini terkait dengan kenapa idea 3-minute pitching itu adalah kritikal dan signifikan. Sebab cikgu akan mengawal proses PDP berkesan dalam menemukan satu pendekatan pengajaran yang berkesan supaya proses perkembangan pengajaran itu dapat berlaku dengan baik dan berkesan. Kedua ialah sebagai 4.41 guru sebagai pendorong minda. Di situ juga guru akan menambah baiklah perkara yang terkait dengan bagaimana guru dah mampu mendorong minda pelajar belajar dengan tajuk topik pembelajaran dalam subjek yang diajar itulah. Yang ketiga ialah 4.6 yang mana tentunya seperti yang baru saja yang berusaha Datuk Dr. Amin Seni kongsikan sebentar tadi tentang bagaimana pengurusan pembelajaran murid yang bermakna yang terasnya merupakan satu kerja utama cikgu-cikgu di sekolah termasuk kepimpinan instruksional. Sebab Datuk Dr. Amin Seni pun sebutkan bagaimana PDP yang dirancang oleh guru kita mampu mempengaruhi cara murid belajar dan berfikir. Termasuklah bagaimana kaedah yang guru menyampaikan itu, topik pembelajaran dia, melalui kepelbagaian kaedah dan idea, boleh mendatangkan satu merit dari segi variasi pembelajaran murid dalam bidik darjah itu sendirilah. Jadi dapatan ini antara tiga aspek yang Cikgu T letak fokus ialah 4.21, 4.41 dan 4.6 lah. Data ini kita akan banding beda di peringkat akhir nanti. Inilah satu database yang kenapa adalah jadi satu batu asas untuk kita melakukan satu transformasi, satu inisiatif untuk memperkasakan kualiti pedagogi guru lah. Dalam pada itu, untuk sokongan dari segi pelaksanaan SKPM, kualiti sekolah, tentunya PGB sebagai kepimpinan instruksional, kita perlu meletakkan satu fokus yang jelas bahawa untuk mendapatkan satu pencapaian yang berkualiti dalam pencapaian peperiksaan awam, sama ada untuk mencapai matlamat satu GPS yang baik di peringkat sekolah dalam SPM, maupun dalam satu penilaian dan pentaksiran berterusan dalam PBD, 3.1 di bawah pengurusan kurikulum adalah satu perkara yang kritikal lah. Dalam 3.12 tentang pengurusan mata pelajaran, ada 4 perkara. Tapi dalam konteks highlight terkait dengan pembelajaran bermakna 3-minute pitching, Cikgu T mengangkat kepada
item aspek yang ingat difokus ialah 3.122 program peningkatan kualiti pengajaran guru. Program peningkatan kualiti pengajaran guru. Jadi di sinilah Cikgu T mencadangkan bersama ahli-ahli SLT dan MBT kita buat 3-minute teaching. Jadi di situ setiap guru akan keluarkan satu idea terkait dengan subjek dan bidang masing-masing lah. Yang kedua ialah bagi tujuan menarik dan mempengaruhi murid belajar sesuatu pelajaran itu dalam keadaan mood yang baik dan menarik, maka kita perlu memberi pengisian kepada pengalaman pembelajaran yang seronok dan didik hibur itulah. Seperti yang Datuk Dr. Amin Senin sebut sebentar tadi dalam pengurusan pembelajaran yang seronok. Jadi antara korelasi antara 3122 kualiti pengajaran guru dengan pelibatan aktif murid, dia akan ada korelasi dan kesinambungan ni lah. Daripada situ, satu kerangka kerja yang dirangka. Okey, inilah satu kerangka yang dirangka bagaimana sesuatu proses yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Pendekatan dia ialah PLC. PLC ialah satu wadah lah untuk membolehkan ahli panitia membincangkan isu-isu berbangkit, pelan intervensi dalam menangani isu pembelajaran dalam ahli panitia. Jadi alat dia ialah apakah idea inovasi yang PDP guru boleh kongsikan. Tentunya dalam pada itu, sesuatu pihak yang menggerakkan adalah atas agenda utama yang hendak dipimpin oleh ketua jabatan dah. Satu lagi elemen ialah tentu daripada segi aspek ekosistem tu sendirilah. Maksud di sini ialah pihak sekolah perlu menyediakan sesuatu keperluan asas yang mana sesuatu PDPC dapat berjalan dengan baik dan berkesan dari segi kesediaan ekosistem. Dalam pada itu, PLC ni tidak semesti dalam perbincangan antara empat penjuru atau dalam ahli panitia saja. Dalam PLC ni tentunya akan melibatkan satu proses pembangunan profesional yang berterusan dalam komuniti itu sendirilah. Kalau di panitia bahasa Melayu, semua panitia bahasa Melayu akan berkongsi pandangan dan pendapat, termasuk mengadakan latihan dalam perkhidmatan untuk tujuan peningkatan kompetensi pedagogi, dari segi kompetensi pengajaran, dari segi kompetensi penyediaan dan penandaan. Jadi di akhir kita mengharapkan matlamat dapat dicapai melalui satu pencapaian GPS yang baik dan berkualiti lah. Okey, kerangka dua yang ingin saya sebutkan ialah naratif minda baru pedagogi lah. Ini satu gerak kerja yang pernah diangkat oleh mantan Datuk KPPM sini, Datuk Dr. Amin sini, yang mana dalam naratif baru, minda pedagogi baru, terdapat 3 teras di situ. Saya highlightkan di sini ialah pengurusan pendidikan efektif. Jadi dalam meletakkan pengurusan berkualiti di sekolah dalam aspek kurikulum, tentunya dia melibatkan satu aspek pengurusan di bahagian kepimpinan. Sama ada ketua jabatan maupun di barisan SLT dan LMAT dalam konteks ketua bidang atau GKMP lah. Dari situ tentunya konteks pengurusan hari ini kita perlu dapatkan input daripada peringkat bawahan. Contohnya kenapa kita buat DTP. DTP juga satu saluran di mana input-input daripada akar umbi, guru-guru sebagai pelaksana dan belajar akan kongsikan input-input yang berkesan, yang terkesan dalam mata pelajaran yang mengajar untuk ke peringkat atasan. Apakah isu yang berlaku dalam sesuatu panitia di peringkat guru-guru itu dari segi pelaksanaan, dari segi kaedah, kekangan, sumber, persekitaran, bahan dan sebagainya. Jadi perkara dapatan itu akan dikutip dan dibuat analisis peringkat pengurusan tertinggi untuk mengambil tindakan intervensi yang lebih berkesan lah.
atas keperluan dan kapasiti kehendak guru-guru yang mengajarnya. Perkara kedua dalam naratif baru minda pedagogi ialah pembangunan kompetensi guru. Jadi di situlah antara beberapa idea yang diangkat oleh IPG, BPG ataupun kementerian sendiri ialah pembangunan kompetensi guru. Di sini tentunya kita perlu ada sinergi kolaboratif antara ahli. Kita tidak mungkin akan bekerja dalam konteks silo lah. Sebab kecemerlangan kejayaan seorang guru dia tidak memberi impak kepada ahli-ahli panitia, dia menjadi kurang bermakna lah. Sebab seharusnya kepakaran pada seorang guru itu disebar luas, dikongsi bersama supaya ahli-ahli panitia lain juga dapat melaksanakan kerja yang cukup berkesan dan mendatangkan manfaat kepada murid-murid itu sendiri. Maka pembangunan kompetensi guru akan membawa kepada kebangunan profesional guru itu melalui satu wadah PLC secara berterusan. Sama ada melalui perkongsian pedagogi maupun perkongsian latihan. Kita boleh datangkan kepada outsourcing kepakaran luar dan dibangunkan kepada ahli-ahli dalam PLC itu. Yang ketiga ialah perubahan pedagogi. Jadi tiga teras ini tentunya akan menggabung jalinkan menjadi satu kekuatan, satu rantaian dan coordinating the dots antara pengurusan sampailah ke peringkat guru melaksanakan pedagogi berkesan di dalam darjah, yang mana menekankan kepada Part 21 kerana tanpa Part 21 aktiviti itu akan menjadi pengajaran sehala lah. Kalau kita tak meletakkan pendidikan araf 21, dia akan menjadi pendidikan konvensional. Dan lagi satu perkara yang menjadi penekanan ialah perlu masih meneruskan pedagogi yang terbeza, yang mana tidak mungkin semua murid dapat menerima ilmu dan pengajaran serta kemahiran yang sama dalam satu-satu sesi pengajaran. Dalam pada itu, cikgu perlu sesuaikan dengan idea kreativiti dan inovasi dia dengan tahap pembelajaran murid yang terbeza itulah. Jadi dengan memprinsipkan perkembangan murid secara holistik tu, kita mampu membawa satu iklim dan perubahan yang signifikan, yang pragmatik lah. Okey, kita pergi kepada konsep naratif baru tadi yang kita nak fokus kepada menggunakan pendekatan PLC, alat 3-minute pitching. Pitching secara bahasa mudah ialah bicara ringkas dan padu yang mana guru cuba mempengaruhi murid untuk melakukan sesuatu perkara mengikut kehendaknya. Jadi di sini lebih kepada sama ada guru di sekolah sini membawa idea sebagai seinduksi atau idea dalam pengajaran perkembangan ataupun di peringkat penutupan sesuatu topik pengajaran mengikut kehendak dan kesesuaian. Maka idea-idea yang dibawa oleh guru untuk mengajar sesuatu topik kemahiran dengan berkesan akan dipersembahkan dalam konteks perkongsian amalan terbaik 3-minute pitching, dirakamkan di hadapan ahli-ahli panitia dan disebarluaskan perkara ini. Jadi tentunya guru yang inspirasi akan sentiasa menghasilkan idea inovasi bagi tujuan menyampaikan kandungan pelajaran bertepatan dengan DSKP dengan satu pendekatan yang mudah, murah, efektif dan interaktif. Idea yang cikgu bawakan itu boleh mudah diaplikasi, boleh dibawa kepada cikgu B dalam ahli panitia. Mudah dihasilkan, murah kos dia dan tentunya menarik dan berkesan. Maksudnya membantu murid faham sesuatu konsep, memahami sesuatu proses pembelajaran. Kita boleh buat begitulah. Sebab ternyata guru-guru sekolah seni seramai 68 orang telah berjaya menghasilkan 68 idea. Jadi itulah maksudnya semua guru di sekolah seni tidak kira akan kongsikan idea mereka lah. Dan bilakah mereka lakukan, digunakan oleh semua guru dan di manakah idea-idea ini dikongsikan. Jadi dipautkan dekat YouTube Sekolah Seni Malaysia Johor lah.
Jadi yang berhormat ahli sidang ni yang dirahmati, tuan-puan boleh tag lah Sekolah Seni Malaysia YouTube, tuan-puan boleh layari koleksi YouTube tu lah. Okey, kenapa 3-minute pitching ni dipilih? Jadi ini antara 3 matlamat awal dan akan dikenal pasti di peringkat akhir. Jadi kita sedia maklum bahawa isu ialah kita nak tingkatkan kualiti pedagogi guru yang berkesan. Maka untuk mengenal pasti, nanti kita akan ada ujian instrumen untuk mengenal pastilah. Yang pertama, bagi tujuan meningkatkan peratus pencapaian hasil pembelajaran murid bagi setiap sesi lah. Kita mengharapkan setiap sesi pengajaran guru tu objektif yang pembelajaran murid itu tercapai. Kedua, meningkatkan tahap kompetensi dan keberkesanan pedagogi guru. Jadi untuk bahagian guru ni akan dinilai semula melalui standard 4 lah. Kita akan guna instrumen standard 4 untuk menilai pedagogi guru dan kualiti dia. Yang ketiga ialah laporan PBD murid bagi peringkat 1 yang kita sasarkan melebihi TP3. Jadi satu ialah objektif pembelajaran harian tercapai. Kedua, standard guru daripada idea itu akan diuji melalui SLT, MLT mereka lah bagi tujuan pencerapan. Okey, kita terus kepada pelaksanaan. Apakah kaedah dia? Jadi untuk melaksanakan projek ni, kita tentunya melalui satu sumbangsaran, perbincangan dan keputusan pelaksanaan. Dan kaedah ialah PDCA lah. Kita randomin, saya tidak kupas perkara ini. Dalam pada itu konteks di bawah idea Bantang Pengarah Johor, kita laksanakan sesuatu perkara itu akan menggunakan pendekatan 4 discipline of education. Ini ialah satu formula 4 disiplin pelaksanaan. 4 discipline of education. Di mana fasa 1 ialah fokus kepada sasaran yang paling penting yang kita nak buatlah. Kalau fokus sasaran yang paling penting, Cikgu T bawakan bersamakan persetujuan adik-adik majlis pentadbir ialah membangunkan kapasiti pedagogi guru lah. Jadi widely important goals ialah pedagogi guru. Yang kita bayangkan mengikut hukum Pareto, kalau kita bangunkan kerja guru secara 20%, kita membayangkan guru yang dibuat kerja itu dapat menterjemahkan keberhasilan murid secara 80%. Sebab kita nak capai, kita nak jangkau murid-murid yang sasaran begitu luas, kita tidak mampu nak jaga kesemua murid. Tapi apabila kita jaga guru, guru akan jaga murid itulah. Itulah formula hukum Pareto 2080 lah. Kedua, kita akan sediakan lead measure termasuk scoreboard dan sesi week session lah. Week session ialah semak imbang. Kita sesi apakah jadual tindakan diambil atau belum. Okey, pelaksanaan intervensi. Jadi untuk itu kita melalui satu fasa kerja yang seperti rakan-rakan buat di dalam sekolah masing-masing lah. Kena pasti projek bentuk jawatan kuasa, mesyuarat penyelesaian week widely important goal punya tugasan. Hebatkan matlamat, kongsikan ibu apa, kongsi kepada warga sekolah, kongsi kepada murid. Sesi bimbingan pementoran, apakah kaedah pelaksanaan 3-minute pitching, laksanakan jadual tindakan, pemantauan scoreboard, week session, pelaporan, perkongsian terbaik. Dan tentunya salah satu bahagian dalam PLC itu ialah FIS, Focus Improvement and Sharing, FIS, di bawah konsep PLC lah yang kita sentiasa kongsikan. Yang keempat ialah penghargaan dalam konteks pengiktirafan. Ini antara gambar dari segi pelaksanaan. Dalam konteks pelaksanaan, kita akan kongsikan visi misi, kongsikan quick wins itulah. Quick wins ialah salah satu aspek dalam konteks memberi motivasi dan dorongan kepada guru untuk terus lebih berjaya lah. Ini ialah setiap guru yang menghasilkan inovasi 3-minute pitching tu melalui video pembentangan, 68 guru diberi penghargaan. Dan karya-karya mereka telah diberi penilaian anugerah emas, perak dan gangsa
dan disampaikan dalam perhimpunan rasmi, melibatkan semua guru akademik dan barisan jurulatih yang disaksikan oleh warga Dewan. Dalam pada itu, kita kongsikan pautan ni kepada ibu bapa. Mungkin tontonan dia tak begitu tinggi lah. Tapi kita kongsikan juga kepada ibu bapa lah melalui Telegram supaya ibu bapa boleh tahu apakah aktiviti yang dilakukan oleh guru. Okey, ini adalah satu plan intervensi yang mana melibatkan satu kerja buat di peringkat untuk menjayakan projek 3-minute pitching itulah. Kita akan adakan bimbingan coaching dan mentoring. Ini adalah salah satu bentuk kaedah kerja 4DX, 4 Discipline of Education yang diperkenalkan oleh mantan pengarah Johor, yang mana kita letakkan kerja buat kita, apakah program yang terkait dengan 3-minute pitching, dan kita ada tempoh masa dia, dan apakah KPI yang kita sasarkan. Contohnya sasarkan peringkat awal kita sasarkan 3 dan kita perlu mencapailah. Sama ada kalau kita terkait dengan pelaksanaan TS25, kita ada OPPM, kita ada pelan pintas. Jadi ini salah satu kaedah yang sama. Ini ialah satu jadual rumusan. Tapi dari segi jadual pelaporan, scoreboard ikut pengetua, scoreboard ikut pengkanan dan scoreboard ikut ketua panitia. Masing-masing ada satu scoreboard untuk semak imbang kerja yang mereka sasarkan untuk mencapai matlamat akhir itulah. Okey, ini ialah dapatan melalui satu proses awal yang peringkat awal tu ialah biru lah, yang peringkat kedua ialah pencerapan. Jadi saya ingin menarik ahli sidang bahawa daripada sasaran awal Cikgu sebutkan tadi ialah guru sebagai pengawal proses. Maksudnya dalam menulis rancangan pelajaran harian, tentunya cikgu akan menyediakan hasil-hasil idea untuk mengajar topik itu dengan berkesan supaya ada penjimatan. Maksudnya penjimatan dari segi masa, guru memerlukan masa yang lebih panjang untuk mengajar, ataupun guru tidak perlu mengulangi sesuatu pengajaran itu dengan berulang kali lah. Begitu juga 4.41 tadi, guru dapat mendorong tu tidak nampak peningkatan, tapi dari segi maklum balas guru, dia juga menampakkan peningkatan. Yang kita nampak ada keseronokan budak belajar lah, iaitu 4.6, yang mana rata-rata responden guru memberi satu jawapan yang ada nampak peningkatan. Rumusan dari segi pra dan pasca ialah purata skor pencerapan PDPC meningkat daripada asal purata je 88.38 kepada 91 dan 16 lah. Okey, ini dapat catatan lain yang ingin cikgu kongsikan. Antara tinjauan yang sekolah buat ialah soal selidik yang diberikan kepada guru ialah apakah hubung kait antara idea inovasi 3-minute pitching dengan pencapaian hasil pembelajaran. Jadi daripada 68 cikgu tu, satu cikgu sajalah yang jawab idea 3-minute pitching tidak mendatang apa-apa hasil, tidak mendapatkan perbezaan lah. Maksudnya idea yang dibawa dan dia mengajar dalam kelas tu tidak menampakkan perbezaan. Itu penilaian guru lah. Ini penilaian ke diri guru tu dalam soal jawab. Kedua ialah kesan dia, tahap penguasaan murid. Jadi kalau dapatan ini cikgu menjawab tidak setuju tu tidak ada. Tidak setuju 1, biasa saja ada 3. Yang majoriti setuju dan tak setuju tu lebih daripada 85% lah. Lebih daripada 91%. Kalau gabung antara dua itulah. Maksudnya secara purata 91 guru bersetuju bahawa idea pedagogi mereka yang dihasilkan oleh seorang guru diguna pakai oleh guru lain juga membawa satu kesan pembelajaran yang positif. Maksudnya idea guru A yang bawa inovasi tadi diguna pakai oleh guru-guru yang sama dalam tingkatan, ada kesan positif dia lah. Ini yang kita rasa macam memerangsangkan dan menyorokkan. Sebab bukan guru itu saja yang menggunakan kaedah
metodologi pengajaran tu. Diguna pakai oleh ahli panitia yang lain. Okey, dari segi jawapan lain ialah kita satu ialah objektif pembelajaran harian. Kriteria objektif dicapai. Kedua, kita lihat kompetensi guru dari segi standard 4. Yang ketiga dia ialah hasil pembelajaran berterusan dalam PBD. Okey, saya ingin mengupas dua subjek sajalah. Iaitu subjek wajib lulus BM dan sejarah. Saya mengambil dua subjek utama ni, subjek wajib lulus dan SPM, merentasi 5 tingkatan, tingkatan 1 hingga 5, yang mana catat bar yang biru ialah tingkatan 1. Jadi setakat ni tingkatan 1 hingga 5 bagi subjek bahasa Melayu ada keciciran di tingkatan 2 lah. Maksudnya terdapat 2 murid dalam kalangan tingkatan 2 yang tidak capai TP3. Sebab sasaran kita, objektif awal kita letak ya TP3. Maka untuk subjek BM, tingkatan 1 hingga semua capai TP3 dan ke atas. Tapi ada 2 murid tercecir di tingkatan 2 yang tak capai TP3 dengan pelbagai faktor lah. Yang bagi subjek sejarah, dia agak mengancam lah. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 1 dan 3 tidak mencapai 1%. Maksudnya, murid tingkatan 1 dan 3 ada 1 hingga 3 orang murid tercecir daripada TP3. Yang tingkatan lain semua bagi subjek sejarah, semua PBD mereka TP3 dan ke atas pada penilaian penggal 1. Okey, dapatan yang kita buat tinjauan ialah okey, bagi kerangka standard guru Malaysia 2.0 saya kali ini mengangkat aspek instruksional saja. Dia bawa elemen konstruk di bawah kerangka standard guru Malaysia 2.0, dia bawa aspek instruksional. Sesuatu perkara yang guru perlu buat adalah, saya susun mengikut proses kerja lah. 4 perkara di bawah SGM ni saya susun. Maksudnya kuesioner itu ditanya dari segi merancang PDP, merancang. Kedua, laksana. Ketiga, memberi fokus kepada perkembangan potensi murid terbeza. Keempat, mengurus pentaksiran pembelajaran. Jadi kekerapan 68 guru yang menjawab soal didik, merancang, semua guru menjawab mereka merancang dengan baik 100%. Dan semua guru menjawab mereka melaksanakan pentaksiran dengan baik. Seperti kehendak standard guru Malaysia lah. Okey, untuk peringkat melaksanakan pengajaran berpusatkan murid, yang mana 4.61 murid sebagai pembelajar aktif, maka masih ada 3 guru yang menilai ada kecacatan atau kepincangan. Maksudnya 3 guru jawab tidak sempurna dari segi 421 murid belajar secara aktif. Yang ketiga ialah guru, 61 guru saja memberi respon bahawa mereka laksanakan pengajaran pembelajaran secara terbeza. Maka di sini menunjukkan bahawa ada dalam kalangan 7 cikgu dia melaksanakan PDP, mereka tidak memberi pemberatan atau penekanan kepada kumpulan-kumpulan terbeza. Jadi di situlah skor 89.7. Jadi di sini maksudnya untuk fokus akan datang, Cikgu T boleh tampak baik dari segi memberi penekanan kenapa cikgu tidak boleh memberi tumpuan kepada pelaksanaan pendidikan terbeza. Kenapa boleh menggunakan satu one size fits all kan, maksudnya. Maksudnya satu pengajaran tapi dia pukul sama rata lah. Sama ada murid nombor 1 sampai murid ke 25 dan sebagainya. Itulah perkara dia. Okey, satu perkara yang nak kongsikan saya suka gunakan teori inilah. Teori hierarki keperluan Maslow
Jadi perkara ini sangat baik untuk murid dan untuk guru. Jadi untuk menyediakan satu pengalaman pembelajaran berkesan yang Dato' Dr. Amin Semin sebutkan tadi, untuk menyediakan psikologi dan emosi serta fizikal murid dalam bilik belajar, murid itu perlu memenuhi keperluan asas dulu. Makan, minum, bilik saku dia kena penuhkan dulu. Kedua, murid perlu belajar dalam satu senario ekosistem yang selamat, selesa. Ketiga, mendapatkan diiringi oleh program guru penyayang. Apabila tiga elemen ini menjadi batu asas kepada penyediaan iklim yang kondusif dan menyokong, maka yakin murid itu akan belajar dengan baik. Jadi tentunya dalam satu aspek yang murid hargai dan dahagakan ialah penghargaan guru. Jadi itulah yang perkara yang ditekankan oleh pihak Jemaah Nazir, bahawa dalam proses pengajaran pembelajaran, cikgu perlu melebihkan, memberi penekanan dalam konteks pujian dan penghargaan, supaya murid itu terus termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran berkesan. Sehingga murid-murid yang kita ajar ni mungkin seperti sekolah Tuan Haji kan, SMKA ni yang sentiasa meletakkan diri mereka dalam kumpulan murid cemerlang, maka mereka akan menghargai diri mereka lah adalah pelajar intelek, pelajar krim, pelajar cemerlang. Sehingga mengajar kejayaan-kejayaan yang lebih tinggi di peringkat perkara lain lah dalam libatkan co-curriculum akademik dan sebagainya. Begitu juga teori yang sama diguna pakai untuk guru-guru kita di sekolah. Jadi guru-guru kita ni mungkin kita perlu mendalami jiwa dan keadaan mereka supaya motivasi itu tetap berlaku, bahawa sebagai ketua jabatan atau sebagai barisan kepimpinan tertinggi dari segi SLT, kita perlu menjaga dan memotivasikan guru kita lah, ahli-ahli panitia, supaya terus memberikan motivasi dorongan supaya mereka terus mencari idea, kreativiti dan inovasi untuk membawa satu kejayaan, satu perluasan dari segi idea yang lebih besar dalam konteks membawa kejayaan dalam subjek yang diajar. Dan penghargaan ini boleh dibuat di mana-mana melalui sijil penghargaan, melalui majlis-majlis tertentu yang diangkat oleh peringkat sekolah lah. Supaya guru-guru yang sentiasa membawa kejayaan kecil itu dihargai dan memujuk rayu, memotivasikan mereka membawa satu idea ke pentas pertandingan sama ada peringkat daerah, negeri maupun kebangsaan. Apabila mereka mendapat kepujian dan penghargaan guru, kita yakin dan percaya mereka akan memulakan langkah ke sesuatu destinasi yang lebih jauh dan tinggi. Saya rasa Tuan Haji pun sangat setujulah, kerana guru-guru kita ni akan lebih bermotivasi sekiranya mereka meraih kejayaan kecil di peringkat awal dan mereka akan mengorakkan langkah ke suatu platform yang lebih tinggi dan besar. Inilah antara satu contoh. Saya contohkan cikgu ini kerana melalui 68 cikgu, kita telah menghantar 2 wakil, satu guru akademik dan satu jurulatih. Dan cikgu akademik ini ialah guru matematik lah. Nama dia Cikgu Nurul Ain Nadir. Dan idea yang dibawa ini ialah telah mewakilkan sekolah ke peringkat daerah dan beliau telah menang 3 kali dalam tahun ini. Maksudnya idea awal yang dibawa di peringkat sekolah, diketengahkan peringkat daerah, dan beliau telah memenangi sebagai pemamir terbaik di peringkat daerah, pembentang terbaik di majlis lain seperti Hari Terbuka PPD, pembentang terbaik kategori individu dan pembentang terbaik keseluruhan sekolah-sekolah menengah daerah Pasir Gudang. Jadi ini satu contoh yang mana pada peringkat kita cuba bakar semangat mereka untuk keluarkan idea. Dan idea ini digurui oleh kalangan ahli panitia, dikongsikan dalam panitia daerah dan dikongsikan dalam satu platform pertandingan idea sesama guru-guru di peringkat daerah. Ini satu bentuk kejayaan. Dan idea yang sama, Cikgu T juga membawa idea ni di peringkat persidangan antarabangsa ISLAM tempoh hari. Dan Tuan Haji juga hadir ke sidang tersebut. Di sinilah saya juga kongsikan apakah inisiatif yang cikgu buat bersama guru-guru sekolah seni. Saya rasa sangat bersyukur dan bangga kerana sesuatu inisiatif itu dilaksanakan secara kolektif
keputusan kolektif, gerak kerja kolektif dan pencapaian kolektif. Jadi setiap idea kecil yang dibuat bersama di peringkat sekolah, saya akan angkat di peringkat yang tertinggi dalam konteks platform pendidikan. Dan idea ini telah dikongsikan di ISLAM, di IAB Cawangan Genting Highland, dan pembentangan Cik Uti ini juga diterima baik oleh panel pentaksir lah. Di mana cikgu juga mendapat Best Presenter Award untuk bronze untuk 3-minute pitching ni. Okey. Ingin dikongsikan juga untuk sejarah latar belakang bagaimana apabila kita kerja buat kita khusus untuk membangunkan cikgu saja, dia yakin akan membawa satu aura dan pencapaian yang luar biasa. Ini ada prestasi SPM 4 tahun yang sebelum ni, dan tahun lepas kita mampu membina 161 dan 2023 kita mensasarkan satu tangga yang lebih baik, yang kita yakin dan percaya usaha murni cikgu-cikgu akan mencapai 1.55 dalam SPM 2023 lah. Kita doa dan kita berusaha keras. Okey, ini antara rekod pencapaian daripada bahagian. Sebab sekolah seni ini terus daripada kawasan dia bahagian sukan Cochrane dan kesenian lah. Kita dapat pencerahan daripada bahagian. Jadi dari segi kajian kualitatif, kita nak dapat respon daripada guru-guru tentang apakah pandangan dan refleksi guru tentang apa itu 3-minute pitching tu. Jadi terlalu banyaklah, maksudnya 68 jawapan daripada kalangan guru. Saya hanya memetik beberapa saja jawapan yang guru untuk dikongsikan. Sangat membantu untuk menyediakan pendidikan berkualiti. Dapat perbagaikan kaedah pembelajaran David Raja, memudahkan murid faham sesuatu topik pelajaran yang sukar. Keempat, guru akan mencari jalan penyelesaian untuk bantu murid menguasai suatu topik, menarik minat untuk murid dan melibatkan diri dalam pembelajaran itu. Membantu rakan-rakan guru dalam panitia untuk meningkat inovasi. It helps to ensure that our teaching method are always new and updated. Maksudnya ini guru bahasa Inggeris yang jawablah. Berlaku proses transfer of knowledge. Maksudnya idea guru A akan dikongsi dalam ahli panitia atau guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Membantu guru mempelajari teknik inovasi dan PDP. All lesson with fresh idea to go about teaching it. PDP berkesan membentuk daya pemikiran kreatif yang berjus kepada pembelajaran kehebat. Okey, rumusan dia lah perkongsian amalan terbaik tercapai sebab idea-idea ni dibentang dan dirakamkan. Kompetensi keberkaitan guru meningkat seperti dapatan standard 4 tadi. Laporan tahap penguasaan PBD peringkat 1 pun baik. Cuba ada 1-2 murid yang tercicir daripada bawah TP3 lah. Rata-rata mencapai 100% dan ke atas. Okey, cabaran dari segi dapatan ialah sampai ke takat ini kan, kita masih perasan dan tahu bahawa tidak semua guru mampu menguasai SKP dengan baik, termasuk pedagogi 421. Yang mana tadi ada 3 orang guru tidak merasakan dia tidak laksanakan PDP 421 lah. Perlukan latihan pembangunan profesional berterusan, komitmen ahli untuk laksanakan PDLC, kesediaan dan keyakinan guru untuk mencongkak idea. Saya rasa perkara 4 ni ialah antara yang perkara-perkara yang cikgu rasa dia rendah diri, tak berani melangkah, tidak berani membawa idea mereka ke depan. Mereka rasa idea mereka kerdil, berbanding guru-guru cemerlang yang lain kan. Maksudnya mereka belum diiktiraf sebagai guru cemerlang, mereka masa segan silu lah untuk membawa idea mereka. Harapan kita inginkanlah ramai guru membuat perkongsian yang terbaik bagi semua tingkatan. Ramai guru melibatkan diri dalam pertandingan inovasi. Sebab melalui pertandingan, idea mereka akan diuji dan diiktiraf oleh pihak luar lah.
Rumusan saya suka gunakan raja inilah. Apabila sesama pongkanan pun, sesama pentadbir pun, kalau kita ingin mencapai sesuatu impian di peringkat sesuatu tahap yang tinggi, pongkanan 1, 2, 3, 4, dia tidak mungkin mencapai sesuatu impian termata itu secara bersendirian. Tapi apabila kerjasama semua pongkanan untuk menjaga kehadiran murid dia, untuk menjaga prestasi kokoh dia, untuk menjaga disiplin dia, maka kita yakin dan percayalah kombinasi sinergi tenaga antara kolaboratif rakan pongkanan dia membawa satu impak yang jauh lebih besar lah. Ibarat raja ilustrasi di sebelah, seseorang individu ingin memetik buah, walaupun pokok yang ditanam tu telah berbuah tapi dia tidak mampu menikmati buah yang dihasilkan. Tapi kalau dapat digabung jalin tenaga dan sumber yang ada, ia yakin dapat mencapai melalui satu pendekatan PLC itulah. Okey, sekian, terima kasih. Ini maklumat tentang latar belakang Sekolah Seni Malaysia dan maklumat tentang Cikgu T lah. Okey, sekian, terima kasih Tuan Haji. Sekiranya ada persoalan dan pertanyaan, kita boleh kongsi bersama. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Cik T, Tiam Chai atas perkongsian amalan terbaik ini. Dan saya pun mohon maaf juga kepada hadirin kerana nampak talian tak begitu, mungkin talian di tempat saya je kot yang tidak begitu jelas di sini, sejak terputus. Saya pun mohon maafan kepada sidang hadirin kita lah berkaitan dengan masalah teknikal kita sebentar tadi. Dan okey. So terima kasih kepada Cik T Tiam Chai sekali lagi, dan tahniah jugalah kerana pelaksanaan program itu nampaknya memberi impak yang baik kepada peningkatan sekolah dari segi pencapaian GPS dan sebagainya. So mungkin ada pertanyaan daripada sahabat-sahabat di talian kita, sama ada di dalam chat ke, mungkin kalau ada chat saya juga tengok, kalau ada pertanyaan-pertanyaan di sini untuk mungkin mendapatkan penjelasan lebih lanjut daripada Puan Cik T berkaitan dengan pelaksanaan 3 minutes pitching ini, 3 minute pitching. So ada apa pertanyaan? Kita ada, insyaAllah ada 15 minit lagi masa kita, Cik T. Mungkin kalau kita melihat kepada pelaksanaan itu, Mr. T, sebentar kita menunggu sahabat-sahabat kita bertanya sama ada dengan secara lisan ataupun melalui dalam chat ni. Dari segi pelaksanaan 3 minute pitching ni, adakah sebenarnya guru ni merakamkan bahan-bahan itu ke, dan mana guru-guru akan melihat rakaman-rakaman itu dan kongsikannya bersama dengan pelajar, ataupun guru-guru ini menyampaikan 3 minute pitching itu secara live bersama dengan pelajar sebagai set induksi ataupun di pertengahan sesi pengajaran. So mungkin ada sedikit penjelasan daripada itu. Okey, idea 3 minute pitching ni dihasilkan oleh guru melalui permasalahan yang mereka kena pastilah. Maksudnya, contohnya cikgu matematik tadi, dia akan kena pasti masalah pengajaran dia dalam sama ada silibus form 4 atau form 5. Ikut tingkatan. Kalau cikgu tu mengajar tingkatan 1, dia akan membawa permasalahan dalam topik yang cikgu tu mengajar. Jadi idea mereka ni akan melalui satu fasa uji rintis lah, sehingga mereka terhasilnya idea yang akan di peringkat akhir ni. Maka setakat ni, idea-idea ni kita dah lontar awal, mereka perlu melalui satu fasa uji rintis. Bahawa adanya keberkesanannya, barulah idea 3 minute pitching tu dirakamkan. Maksudnya rakaman itu ialah satu idea yang praktikal yang telah dilakukan dari uji lari. Bukannya idea yang di-create secara awang-awangan tanpa uji. Dah diuji lari lah, maksudnya dari buat ujian rintis dari segi pelaksanaan bilik darjah yang berkesan baru dibawa ke hadapan untuk dikongsikan kepada ahli-ahli panitia. Jadi semasa rakaman ni ahli-ahli lain ada dalam bilik kelas hybrid tu lah, smart board tu. Dia dirakam oleh ahli-ahli panitia yang lain. Maksudnya disaksikan oleh ahli yang lain. Maksudnya di peringkat sekolah, maknanya cikgu menggalakkan guru membuat pemerhatian aspek pengajaran dan pembelajaran mereka
dan isu dan permasalahan yang berlaku dalam kelas, kemudian mereka kongsikan pengalaman itu dalam 3-minute pitching. Dan bahan ini dikongsikan dengan guru-guru lain dalam bentuk PLC, dan guru-guru lain mengambil pengalaman itu, idea-idea itu untuk mereka gunakan di dalam untuk menghadapi masalah mereka di kelas masing-masing. Ya, betul. Okay. So saya rasa cukup jelaslah apa yang dimaksudkan dengan 3-minute pitching ni. Mana dengan bahan-bahan itu akan dapat membuka pemikiran guru-guru lain juga lah, yang mungkin menghadapi isu yang sama di dalam kelas mereka. So tanya Mr. Tiso, mungkin ada persoalan? Nampaknya tidak ada persoalan lagi ini daripada pendengar-pendengar kita, Mr. T. So insyaAllah saya rasa kalau mungkin kita tunggu lagi seminit 2 minit kalau sekiranya ada pertanyaan ataupun ada apa-apa lagi yang mungkin Mr. T nak kongsikan dan sampaikan sebagai penutup kepada perbincangan kita pada petang, kalau sekiranya tidak ada pertanyaan lain berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada petang. Okey, sebagai rumusan ni TOT ingin merakamkan ucapan sini penghargaan dan terima kasih kepada Dato' Abin Senin, Dato' Dr. Ihsan Ismail serta semua ahli dalam grup CDL PGB lah. Kerana platform ni dikongsikan secara dalam talian, mungkin ada pihak yang nak tonton balik, mungkin boleh ke platform YouTube CDL untuk masa akan hadapan. Jadi pada khidmat saya, kita tidak perlu tunggu satu kejayaan yang besar baru kita nak kongsi. Tuan Haji, sebab apabila kita nak tunggu satu kejayaan yang sangat besar, contohnya sekolah kita ada dapat adiwira, guru digital, guru duta baru kita nak kongsi, dia mungkin mengambil satu tempoh masa yang agak lama, mungkin setahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi sekiranya kita ada satu amalan baik yang boleh mentransformasikan suatu pencapaian, kita alu-alukanlah semua ahli sidang dalam CDL ni boleh membawa dan idea ni kepada grup CDL, kongsikan dalam platform ini, sebab sebaik-baiknya segala kebaikan tu kita kongsi bersama lah. Sekian, terima kasih Tuan Haji dan terima kasih kepada CDL. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Cik T atas perkongsian ini, dan terima kasih kepada pihak-pihak berkenaan yang telah menyediakan platform ini untuk kita kongsikan bersama. Dan apa yang kita harapkan, bahan-bahan yang kita kongsikan ini dapat dimanfaatkan dan mencetus idea kepada sahabat-sahabat pengetua kita yang lain di luar sana berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan. So apa yang secara rumusan yang dapat saya katakan bahawa apa yang dikongsikan oleh Titi tadi adalah satu proses di mana pembelajaran PLC di kalangan guru tu boleh berlaku secara berterusan. Dan setiap guru menghasilkan bahan berdasarkan pengalaman mereka di dalam kelas masing-masing, menghadapi masalah cabaran di dalam kelas masing-masing, dan setelah diuji mereka berjaya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dan dikongsikan dalam bentuk 3-minute pitching ini, dan bahan itu dapat dikongsikan bersama dengan sahabat-sahabat lain. So mungkin idea ini boleh kita kembangkan ke sekolah-sekolah lain, sahabat-sahabat di sekolah-sekolah lain mungkin boleh mengikuti kaedah ini. Mungkin dengan cara ini dapat kita tingkatkan lagi kecemerlangan dan pembangunan kecemerlangan sekolah masing-masing. So saya rasa cukup sekadar itu pada petang ini. Memandangkan tidak ada lagi persoalan yang timbul pada petang ini, alhamdulillah saya rasa mungkin hadirin memahami apa yang telah disampaikan oleh Mr. T sebentar tadi. So apa yang baik itu adalah ilham daripada Allah SWT. Salah dan silap itu adalah kelemahan kita sebagai manusia biasa. Dan saya sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada Mr. T atas perkongsian tadi, dan juga kepada Urustia yang telah menyediakan platform untuk kita kongsikan ini. So insyaAllah bersambung lagi pada siri yang ke-17 insyaAllah pada minggu depan. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Urustia. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita melabuhkan tirai, kita ambil gambar dulu lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kamera. Okay, saya ambil first page dulu. Semua senyum. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3.
Freestyle. 1, 2, 3. Okey, batch seterusnya, batch ketiga dan batch keempat. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.